وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ألهمني رشدي وعذني من شر نفسي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. صدق الله العظيم. Surah Al-An'am ayat 125. Bagi siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala petunjuk baginya, maka dilapangkan dadanya dengan Islam. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang dihormati lagi dikasihi pengurusi surau Al-Aziziyah serta seluruh jawatan kuasa, ashabul fadilah, Tuan Imam Bilal, hadirin muslimin muslimat sidang jamaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurniaan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, iaitu nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah taala perintahkan di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat berselawat ke atas Nabi, maka orang yang beriman ucapkanlah selawat dan salam ke atasnya. Amma ba'du. Hadirin muslimin sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah taala sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan sama-sama mengambil manfaat daripada surah yang pendek tetapi mengandungi begitu banyak pengajaran kebaikan daripadanya, iaitu surah Al-Insyirah, ayat pertama sehingga ayat yang ke-8. Dan hadirin rahmati Allah, tadi jawatan kuasa minta supaya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Syukri bin Omar. Saya menetap di Bandar Rimbayu, dekat dengan sini ya, dan saya merupakan pengurusi Yayasan Al-Munir Malaysia. Yang seterusnya pendidikan sebelum ini saya menuntut di Yaman, sehinggalah memperoleh ijazah tadris, dan akhirnya sekarang ni saya sedang menyambung master saya di UTM dalam bidang falsafah, insya-Allah pada semester yang akhir. Kemudiannya dan pada masa ini juga di bawah saya ada beberapa pusat pengajian yang diusahakan di bawah Yayasan Al-Munir Malaysia yang memberikan pendidikan percuma kepada anak-anak asnaf dan sebagainya. Dan itulah sedikit pengenalan. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan ambil manfaat daripada surah Al-Insyirah. Hadirin muslimin muslimat sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertama tadi kita sebut bahawa surah Al-Insyirah ini mengandungi 8 ayat. Dan surah ini merupakan surah Makkiyah. Dan surah ini disebut juga dengan surah Asy-Syarh. Asy-Syarh, Shim Raha, membawa maksud melapangkan, kelapangan, melapangkan. Dan hadirin muslimin,
muslimat sidang jamaah yang dikasihi Allah, bila kita sebut surah Makkiyah, maka pada surah Makkiyah itu ada beberapa penekanan utama. Kata para mufassirin, asas utama penurunan ayat-ayat surah Makkiyah ini adalah liyuthabbit imanahum. Tujuannya adalah untuk mengukuhkan keimanan, terutama keimanan para sahabat pada fasa-fasa Makkiyah yang cukup mencabar. Kerana apabila kita menelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapati betapa sukarnya, payahnya baginda Nabi dalam menyampaikan dakwah Islam pada fasa awal perkembangan Islam di bumi Makkah. Ada di kalangan kaum muslimin yang dibunuh, ada di kalangan kaum muslimin yang diseksa dan dipaksa kufur. Ini sebagaimana yang berlaku ke atas keluarga Sumayyah, Ammar bin Yasir dan Yasir. Al-Imam Ibn Hisham menceritakan Sumayyah disula dengan lembing, sehingga lembing tadi keluar pada mulutnya, disula. Kemudiannya demikianlah Yasir, suami kepada Sumayyah, melihat isterinya dibunuh di hadapan matanya. Ammar bin Yasir, anak kepada Sumayyah dan Yasir, melihat kedua ibu bapanya dibunuh di hadapan matanya. Semata-mata pada waktu itu mereka yang kufur memaksa Sumayyah, Ammar bin Yasir dan Yasir untuk mengatakan bahawasanya mereka syirik kepada Allah. Sehingga kata Imam Ibn Hisham, burung yang lalu di atas kepala Ammar bin Yasir, orang-orang musyrik waktu itu, mereka yang kufur kepada Allah waktu itu, minta suruh supaya Ammar bin Yasir sebutkan bahawa burung yang lalu di atas kepalanya itu adalah Tuhan. Dengan tujuan punyalah bersungguh mereka nak bahawa keluarga ini syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka tetap memilih untuk kekal beriman. Ammar bin Yasir syahid, mati di atas jalan Allah. Sumayyah Yasir syahid, Sumayyah syahid, dan ada pun Ammar bin Yasir diseksa secara berterusan dan dipaksa kufur. Dan Ammar bin Yasir berpura-pura kufur. Perbuatan Ammar bin Yasir inilah, kata Dr. Munir Ghadban dalam kitab Manhaj Haraki fi Sirah An-Nabawiyah, katanya daripadanya para ulama mengeluarkan dua hukum daripadanya. Pertama, lebih aula mereka yang mati mempertahankan akidah mereka. Kedua, mereka yang berpura-pura beriman, berpura-pura kufur tadi, selama mana dia tidak merubah keyakinan dia di dalam tadi, maka ia masih kekal sebagai Islam. Dengan syarat mereka itu mendapat ancaman sehingga memberi kesan kepada nyawa mereka. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, supaya kenapa kita sebutkan perkara ini, kerana supaya untuk kita memahami latar-latar ayat-ayat surah Makkiyah. Sebab itu bila kita lihat surah Makkiyah, kita akan lihat bagaimana Allah Ta'ala bercerita tentang hal kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang hal keimanan. Kerana semua ayat yang Allah Ta'ala turunkan pada fasa Makkiyah itu untuk memberikan kekuatan kepada kaum muslimin dalam menghadapi musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana orang Islam pada waktu itu senjata tak ada, apa tak ada, maka apa yang beri kekuatan pada mereka? Keimanan kepada Allah. Ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan pada fasa Makkiyah. Sebab tu tuan-tuan, hadirin muslimin, muslimat sidang jamaah dikasihi Allah, bila kita baca tafsir Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala anhu, Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala apabila menafsirkan ayat 5 hingga 10 dalam suratul Baqarah, kata Al-Imam Ibn Kathir, umat Islam pada fasa Makkiyah tidak ada seorang pun yang munafik. Dengan maksud tidak ada seorang pun yang berpura-pura beriman kepada Allah dan Rasul. Dalam Quran bila kita sebut nifaq, munafik ini adalah munafik akidah. Dia ada dua munafik. Satu munafik akidah, satu munafik akhlak. Adapun dalam Quran
menceritakan tentang munafik akidah, kerana pada zaman itu berhadapan dengan masalah munafik akidah. Nah, orang yang berpura-pura terus beriman kepada Allah dan Rasul, seperti Abdullah bin Ubay. Nah, dia berpura-pura beriman. Jadi munafik akhlak, cakap bohong, janji dusta ni tak cerita dalam Quran. Secara detail diceritakan dalam hadis Nabi SAW. Dia ada beza. Munafik akidah jatuh kufur kerana berpura-pura beriman kepada Allah dan Rasul. Ada pun munafik akhlak, ini menjadi orang-orang yang berbuat dosa. Dia masih lagi dikira Islam, cuma ada sifat tanda-tanda nifaq. Dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi apabila Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat fasa makiyah, ia sangat membentuk sahabat-sahabat pada fasa tersebut. Sehingga apabila mereka berhadapan dengan dugaan apa pun, mereka cekal, malah tetap bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak takut, mereka tak runsing, dan mereka yakin kepada pertolongan Allah. Generasi inilah apabila mereka pergi ke Madinah, akhirnya mereka membentuk kaum muslimin yang teguh, yang kuat berhadapan dengan sebarang cobaan di hadapan mereka. Suatu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat umat Islam pada fasa Makkiyah, keimanan itulah menjadi senjata yang paling kuat bagi mereka. Dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita menyebut surah Makkiyah, maka kita tahu fasa itu Nabi menghadapi cobaan yang cukup berat. Maka antara surah yang Allah Ta'ala turunkan adalah surah Al-Insyirah. Saat Nabi dihimpit ujian, saat Nabi ditekan segenap penjuru, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini. Alam nashrah laka sadrak. Alam, bukankah, nashrah, kami lapangkan, laka, ke atas engkau wahai Muhammad, sadrak, dada engkau wahai Muhammad. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami melapangkan ke atas engkau dada engkau wahai Muhammad. Allah Azza wa Jalla memulakan ayat ini dengan huruf istifham. Huruf alif di hadapan itu merupakan huruf istifham untuk menunjukkan bahawa jumlah ayat ini adalah jumlah soalan. Sifatnya adalah soalan. Dan soalan ini diterbahagi kepada dua. Satu hakiki, kedua majazi dari sudut bahasa Arab. Bila sebut hakiki, sifat soalan itu straight to the point, tak ada maksud lain. Dan bila kita sebut majazi, soalan itu mengandungi maksud yang lain, makna yang lain, maksud yang terselindung. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam nashrah, bukankah kami melapangkan ke atas engkau wahai Muhammad. Allah melapangkan ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sadrak, dada baginda Nabi, kelapangan, ketenangan. Walaupun Nabi dihimpit dengan ujian segenap penjuru, Allah tetap memberikan ketenangan, kelapangan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala apabila menafsirkan ayat yang pertama ini, Al-Imam Ibnu Katsir membawakan ayat Quran yang saya bacakan dalam muqaddimah tadi, dalam suratul An'am ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki petunjuk baginya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dadanya dengan Islam. Orang-orang yang Allah Ta'ala nak beri petunjuk, orang-orang yang Allah Ta'ala nak beri kebaikan, maka Allah memberikan kelapangan dan ketenangan kepada dada mereka. Kelapangan dan ketenangan dengan maksud arti, apabila datang ujian seberat mana pun pada mereka, mereka tetap tenang, tetap yakin dengan bantuan dan pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Tetap yakin bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan mereka. Kenapa? Janji Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang-orang yang sabar.
Maka hadirin muslimin muslimat sidang jamaah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian, bagaimana ayat yang pertama ini Allah Ta'ala sebut pada Nabi betapa Allah menjanjikan, Allah melapangkan kepada baginda Nabi dada Nabi. Allah bertanya kepada Nabi dengan tujuan mengingatkan kepada baginda Nabi. Allah tetap memberikan ketenangan kepada baginda Nabi walaupun ujian itu berat. Ada orang ujian terlampau berat, dia gelisah. Kita orang biasa ni, bila hadapi ujian kita gelisah. Nah, Nabi berat mana pun ujian dia tetap tenang. Kita boleh lihat bagaimana Nabi sewaktu di Taif, apabila membawa dakwah Islam di Taif dan ditolak oleh orang-orang Taif. Nah, Nabi kena lempar batu. Saat Nabi duduk kebun, berlindung di kebun di Taif, Nabi angkat tangan berdoa kepada Allah. Allahumma ashku dha'fan quwwati wa hilla qillati wa hawani ala an-nas ila man takiluni ila ba'idin yatahajjamuni aw ila qaribin malaktahu amri. Nabi doa, ya Allah, aku mengadu kepada Engkau lemahnya kudrat aku ini ya Allah, tak mampunya aku ini ya Allah. Hinanya aku pada pandangan manusia. Kepada siapa kau nak serahkan aku kepada, ya Allah? Kepada orang jauh yang menyakiti aku ataupun orang dekat yang menguasai urusanku ya Allah. Namun apa juga ketetapanmu ya Allah? Akhir pada doa itu Nabi sebut satu je yang diminta pada Allah Ta'ala, keredaan daripada Allah. Artinya berat mana ujian yang Nabi minta satu, keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan bagaimana sikap Nabi tetap tenang, yang diharapkan dalam kehidupannya. Walaupun berat ujian itu datang, satu benda, Allah senantiasa redha bagi diri. Allah memberikan kelapangan, ketenangan kepada Nabi dalam menghadapi segala ujian, dan kelapangan, keringanan dalam melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lapang ringan buat perintah Allah ni Allah bagi kepada mereka yang Allah Ta'ala kasih. Nah, kerana apa? Hakikat perintah Allah Ta'ala itu berat bagi mereka yang berbuat maksiat, mereka yang lalai. Nah, hakikat perintah Allah Ta'ala ini berat. Salat berat. Nah, kalau solat ringan, nescaya tak ada orang tinggal solat, tapi ramai orang tinggal solat. Malah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan daripada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha, dan sesungguhnya salat itu. Nah, wa innaha lakabiratun, salat ini sangat berat. Dan sesungguhnya salat ini sangat berat. Illa 'alal khashiin, melainkan kepada orang-orang yang khusyuk. Nah, perintah Allah hakikatnya ia sangat berat, melainkan kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Nabi, segala perintah Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala ringankan. Nah, beban dakwah yang begitu berat yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, kalau diletakkan di atas sebuah bukit Quran ini, hancur berkecai. Beban yang paling berat itulah dihimpun. Beban yang paling berat itulah dipikul oleh baginda Nabi. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kalau sekiranya Al-Quran itu diletakkan di atas sebuah bukit, sebuah gunung, maka hancur berkecai bukit dan gunung itu. Kerana apa? Kerana kekhusyukan dan ketundukannya kepada Allah. Wa tilkal amthal, dan itulah contoh. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nas, itulah contoh yang kami berikan kepada manusia, la'allahum yatafakkarun, moga-moga mereka dapat berfikir. Ini contoh yang Allah Ta'ala beri, menunjukkan beratnya bebanan wahyu,
dipikul oleh baginda Nabi, diringankan oleh Allah Ta'ala ke atas baginda Nabi, walaupun seberat mana ujian, bebanan, hatta perintah itu datang ke atas baginda Nabi, Allah tetap memberikan kelapangan, ketenangan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini hanya lapang, tenang. Tidak ada cara lain manusia nak lapang, nak tenang melainkan beramal dengan Islam. Yashrah sadrahu lil Islam, dilapangkan dadanya dengan Islam. Bagi siapa faman yuridillah an yahdiyahu, bagi siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala petunjuk baginya, yashrah sadrahu lil Islam, Allah melapangkan dadanya dengan Islam. Orang-orang yang Allah Ta'ala nak beri kebaikan, orang-orang yang Allah Ta'ala cintai, Allah menjadikan hatinya tenang dan lapang dengan Islam. Ya? Jadi tuan-tuan, tidak ada cara lain manusia nak tenang, melainkan mereka beramal dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Kalau orang kata nak tenang ni dengan duit banyak, berapa ramai orang hak duit banyak tetap tak tenang. Ya? Banyak harta ada juga yang tak tenang, dia sibuk lagi. Ya? Memikirkan bagaimana nak jaga hartanya dan menambah hartanya. Maka Allah ajar tenang itu dengan Islam. Sama ada orang berharta, tidak berharta, ketenangan itu datang kepada mereka melalui Islam. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan segala larangan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat yang kedua, wa wada'na 'anka wizrak, wa wada'na, dan kami hilangkan anka, daripada engkau wahai Muhammad, wizrak. Wizrak ini asal perkataannya wizrun. Dalam bahasa Arab, dalam Mu'jam Lisanul Arab, wizrun itu maksudnya dosa. Maka kaf, wizrak, huruf kaf di belakang ka itu dhamir membawa maksud engkau. Kata ganti nama di situ. Maka Allah Ta'ala nak sebut wa wada'na 'anka wizrak, dan kami hilangkan daripada engkau segala dosa-dosa engkau. Dan wizrak itu juga membawa maksud bebanan. Bebanan pun dia, dosa pun dia. Kerana dosa itu memang membebankan. Jadi wa wada'na 'anka wizrak, dan kami hilangkan daripada engkau dosa-dosa engkau wahai Muhammad. Nabi tak ada dosa. Sama ada, ini di sisi ahlu sunnah wal jamaah, sama ada sebelum jadi Nabi, lepas jadi Nabi, Nabi SAW tak ada dosa. Ya. Jadi Allah juga menjamin bagi Nabi dibebaskan daripada segala dosa. Ayat mana? Ayat Al-Imam Ibn Kathir membawakan ayat dalam suratul Fath, ayat yang kedua. Bila ditafsirkan ayat ni, dia membawakan ayat yang kedua dalam suratul Fath. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Diampunkan dosa engkau wahai Muhammad, dosa yang liyaghfira lakallahu ma taqaddama, dosa yang akan datang dan dosa yang terdahulu, dan disempurnakan wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan disempurnakan nikmatnya ke atas engkau. Agama ini nikmat. Ya. Ni'matu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan ditunjukkan kepada engkau jalan yang lurus. Jadi Allah mengisytiharkan Nabi bebas daripada dosa. Nabi tak boleh terbeban dengan dosa. Kerana kalau ada dosa, macam mana Nabi nak pikul beban yang lebih berat, iaitu wahyu Allah. Wahyu yang digambarkan hancur berkecai bukit Gunung Ganang. Wahyu yang apabila dia turun, para sahabat cerita, kami lihat Nabi apabila turun wahyu berkerut dahi Nabi sehingga terpercik peluh
daripada dahi Nabi. Wahyu yang digambarkan apabila sahabat bersama di sisi Nabi, paha mereka berada di bawah lutut baginda Nabi saat mereka sedang berkumpul. Apabila turunnya wahyu, para sahabat merasakan tidak ada bebanan yang paling berat yang mereka lalui, melainkan pada waktu mana wahyu turun. Di saat mereka di bawah lutut baginda Nabi. Sahabat kan duduk rapat-rapat dengan Nabi. Apabila dengar daripada Nabi satu perkara, apabila saat duduk rapat-rapat tu, paha duduk bawah lutut Nabi, turun wahyu pada waktu itu, mereka rasa tak ada lah keadaan yang paling berat mereka pernah rasa. Malaikat saat waktu itu paha baru duduk lutut di bawah lutut Nabi. Bukan mereka terima wahyu, Nabi yang terima wahyu. Tapi paha duduk bawah lutut Nabi, Nabi tekan. Nabi merasa berat. Menunjukkan begitu berat bebanan yang Nabi pikul. Tetapi Allah Ta'ala meringankan. Jadi beban wahyu yang berat tu bagaimana Nabi nak pikul kalau terbeban dengan dosa? Maka kerana itu Allah menghilangkan kepada Nabi segala dosa. Dan kata Allah, ayat yang ketiga, allazi anqadha dhahrak. Allazi, yang dosa-dosa itu, balik pada perkataan wizrak tadi. Allazi, yang dosa-dosa itu, anqadha, memberatkan, dhahrak, belakang engkau wahai Muhammad. Yang dosa-dosa itu membebankan, memberatkan engkau wahai Muhammad. Tak boleh ada dosa tu, kerana tu Allah bebaskan kamu daripada segala dosa. Kerana itulah sifat dosa, dia membebankan manusia. Bila kita nak bangun malam rasa berat, bila kita nak berzikir rasa berat, nak selawat rasa berat, nak istighfar rasa berat, tangan rasa berat nak buat kebaikan, kaki rasa berat nak melangkah kepada tempat yang baik. Itu puncanya satu, dosa. Waktu bila kita rasa berat nak berbuat taat, tahulah kita terbeban dengan dosa. Terbeban dengan dosa. Apatah lagi saat kita melakukan ketaatan, kita tidak merasa nikmat atas ketaatan yang kita buat. Baca Quran berasa tak tenang, tak seronok pun. Solat, bila solat cepat nak beri salam, bila baca Quran cepat nak tutup Quran, tak rasa nikmat. Berbuat taat, maka ketahuilah ia berpunca pada dosa. Dosa yang membebani hati sehingga menghilangkan rasa. Syair Arab sebut mali jurhin bimayyitil a'lam. Syair Arab disebut apa? Orang yang telah mati tidak dapat dilukakan, disakiti. Kalau dah mati dah, dia dah tak rasa apa-apa. Kerana orang mati, Allah hilangkan rasa. Allah tarik ruh daripada tubuh mereka, maka hilanglah rasa. Maka begitulah hati yang mati dihilang rasa. Bila beribadah tak rasa seronok. Bila beribadah dia tak rasa seronok, dia tak rasa nikmat. Maka apabila hilang rasa itu, ketahuilah ia berpunca daripada dosa. Berpunca pada dosa. Maka orang yang beriman apabila dia merasa berat berbuat taat, maka dia menyegerakan istighfar. Sebagaimana seruan baginda Nabi, ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru fa ana atubu ilaih fi yawmin mi'atu marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan beristighfar kepadanya, kerana aku sendiri bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepadanya setiap hari 100 kali. Maka segerakan istighfar, lazimi istighfar. Tidak kurang daripada 70. Kalau hadis Bukhari 70 marrah. Tidak, Nabi akthar min 70 marrah. Nabi beristighfar lebih 70 kali.
Dan hadis yang kita baca tadi 100 kali. Artinya tak kurang daripada 70 hingga 100. 70 dan 100. Ini keadaan istighfar yang dianjurkan. Maka pastikan kita beristighfar setiap hari dengan jumlah tersebut. Bila rasa berat, maka perbanyakkan mohon keampunan. Kemudian ayat yang keempat, wa rafa'na laka dhikrak, dan kami wa rafa'na, dan kami meninggikan laka, ke atas engkau wahai Muhammad, dhikrak, sebutan namamu. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan dua perkara. Dan kami tinggikan kepada engkau wahai Muhammad sebutan namamu, dengan maksud dua benda. Pertama, dengan maksud Allah Ta'ala meninggikan sebutan nama Nabi, meninggikan derajat Nabi. Dengan maksud Allah Ta'ala meninggikan derajat Nabi. Kerana Allah Ta'ala banyak menyebut nama Nabi, menunjukkan betapa Allah Ta'ala meninggikan derajat Nabi setinggi-tingginya. Darajatal aliyatar rafi'ah. Ni doa kita. Meninggikan derajat Nabi setinggi-tinggi. Jadi yang pertama kata Imam Ibnu Katsir, Allah Ta'ala meninggikan derajat Nabi setinggi-tinggi. Tinggi tak tinggi derajat Nabi sehingga nama Nabi lah paling banyak disebut. Kerana kita ni orang yang biasanya tinggi derajat di kalangan kita, banyak disebut namanya. Biasanya begitu. Dalam doa sebut nama sultan, menunjukkan bahawa status sosialnya tinggi. Dan Nabi pastinya lebih tinggi. Kerana apa? Yang kedua, nama Nabi diletakkan pada ibadah-ibadah yang utama. Kita nak menjadi seorang Islam, mengucapkan kalimah syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tak memisahkan nama Nabi. Bila kita sebut bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebut nama Nabi, punya tinggi derajat. Nama kita tak disebut waktu syahadatain, nama Nabi disebut. Begitu juga apabila melaungkan azan, tak sempurna azan apabila tak sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apabila kita salat tahiyat akhir kita menyebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak sempurna semayang, kita tak sebut nama Nabi pada tahiyat akhir, tak sempurna. Dan begitulah nama Nabi diletakkan pada ibadah-ibadah yang utama, kata Imam Ibnu Katsir. Menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudiannya ayat yang kelima dan keenam, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa inna, maka sesungguhnya, ma'al usr, dengan kesusahan itu, yusra, adanya kemudahan, disertai kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya dengan kesusahan itu, tiap-tiap kesusahan itu disertai kemudahan. Dua ayat ni Allah Ta'ala ulang dua kali. Malah Al-Imam Ibnu Katsir membawakan sebuah hadis Nabi, dikata apa? Lan yaghliba usrun yusrain, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebut, dia dengar daripada baginda Nabi, Nabi sebut, tidak akan dikalahkan satu kesusahan dengan dua kemudahan. Kemudian Nabi baca ayat Quran surah Al-Insyirah ini, ayat kelima ke enam. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tidak akan dikalahkan satu kesusahan dengan dua kemudahan, dengan dimaksudkan pada ayat ini. Kerana apa? Kerana dari sudut bahasa Arab, al-usrun
al-usr, ada perkataan alif lam di depan, ma'rifah, menunjukkan perkara ayat perkataan itu tunggal, singular, orang putih kata tunggal. Walaupun diulang 2 kali perkataan al-usr itu, dua-duanya Allah letak alif lam di depan menunjukkan tunggal. Tapi bila Allah Ta'ala menyebut yusra, kemudahan, Allah bila sebut kesusahan, Allah sebut dia dengan perkataan mufrad, tunggal. Bila Allah sebut kemudahan, yusra, dalam dua-dua ayat ni Allah tak letak alif lam di depan, nakirah, menunjukkan keluasan. Artinya Allah nak beritahu manusia, susah tu dalam hidup sikit je berbanding apa yang Allah Ta'ala mudahkan kita dalam hidup. Cuma manusia ni, dia tak ingat yang Allah Ta'ala mudahkan, dia ingat yang Allah ujian yang Allah Ta'ala bagi, apa yang susah tadi. Ini hakikat manusia. Dan pada setiap yang susah itu akan ada kemudahan yang Allah Ta'ala akan berikan. Nah, ni sifat ni Allah bagi pada manusia. Pada barang susah akan ada kemudahan yang Allah Ta'ala pasti berikan kepada orang yang beriman. Ya? Dan ayat yang ke-7, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, فَإِذَا, maka apabila, faragta, kamu kerjakan suatu urusan, maka fansab, kerjakanlah ianya bersungguh-sungguh. Bila buat satu urusan, buat sungguh-sungguh. Kemudian baru buat hak lain, baru buat yang lain, Allah sebut ni. Artinya kalau beribadah, fokus betul-betul. Solat sungguh-sungguh. Allah Ta'ala bila menyuruh buat satu perintah, Allah suruh kita buat sebaik mungkin. Hatta Nabi ajar kita. Punya Nabi nak suruh fokus ibadah, bila masuk dalam masjid, dalam surau, jangan berniaga. Nabi tak bagi. Yang kedua, Nabi tak bagi isytihar, cari barang yang hilang. Ambil mic ni, siapa jumpa kunci kereta saya? Tu contoh. Sehingga Nabi sebut, orang yang berniaga, Nabi suruh doa rugi. Orang cari barang hilang, maka disuruh agar tak berjumpa. Nabi jarang suruh doa tak baik. Tapi pada waktu masuk dalam rumah Allah Ta'ala, Nabi suruh sungguh-sungguh fokus. Sungguh-sungguh fokus. Tinggal sungguh. Apa yang menyerabutkan kita tu, masuk pintu masjid, tinggal di luar pintu masjid. Fokus. Nak berniaga boleh, luar pintu masjid, boleh berniaga lah. Nak cari barang hilang boleh, umum. Luar pintu masjid. Ada pun jawatan masjid, dia maklumkan tu cerita lain. Tapi orang yang mencari, siapa ada jumpa kunci saya, tu tak boleh. Ada pun jawatan masjid, dia jumpa ni, saya ada jumpa barang, siapa rasa hilang, mari jumpa. Cerita lain. Yang dilarangkan apa? Takut orang cari barang, bising, mengganggu orang beribadah. Betapa Nabi nak suruh fokus dalam beribadah. Itu satu contoh. Malah dalam hadis lain Nabi sebut, la salata bihadratit ta'am wala wahwa yudafihu al-akhbathan. La salata bihadratit ta'am, tak sempurna salat saat makanan telah terhidang. Kenapa? Zaman Nabi SAW, para sahabat ni dia makan malam sebelum maghrib. Sebelum maghrib makan. Jadi ada ketika isteri ni lambat siapkan makanan, dah azan baru siap, baru hidang atas meja. Jadi ada kisah sahabat terus pergi solat, makanan dah terhidang, maka Nabi tegur selepas daripada solat, kalau makanan terhidang, makan dulu, supaya bila solat
fokus. Tak terganggu, takut teringat sedapnya gulai ikan yang isteri masak tadi. Nah, masuk solat perut bunyi keruk-kerak, bukan bola puasa lah. Nah, maka tak fokus. Maka Nabi suruh fokus. Yang kedua, wala wahwa yudafi'ul akhbathan. Tak sempurna solat orang yang menahan dirinya daripada buang air kecil dan buang air besar. Solat sah tapi tak sempurna. Maka lebih baik dia tidak menahan untuk membuang air kecil dan air besar. Ini antara benda. Kemudian ayat yang terakhir, wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhan engkau lah engkau berharap. Artinya manusia tidak ada pengharapan yang lain kepada mereka untuk bergantung melainkan kepada Allah. Kalau mereka berharap kepada makhluk, makhluk tidak dapat memenuhi keperluan dan hajat mereka. Tetapi kalau mereka berharap kepada Allah, mereka tak akan kecewa. Sama ada mereka dapat apa yang mereka kehendaki ataupun Allah memberi yang lebih besar daripada apa yang mereka kehendaki di hari akhirat. Apa yang mereka tak dapat di atas dunia, Allah gantikan di hari akhirat dalam keadaan ianya lebih besar, lebih kekal dan lebih baik. Ini yang manusia harus yakini.